Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi singgah ke channel Cikgu Arham. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang menarik. Jadi, teruskan menonton sehingga akhir. Tentu murid-murid sudah tahu apakah tajuk pembelajaran kita pada kali ini. Tajuk pembelajaran kita pada kali ini ialah reka bentuk teknologi tahun 5 dari unit 1 iaitu teknologi rumah tangga. Teruskan bersama Cikgu Arham. Seperti biasa, mari kita lihat standard kandungan, standard pembelajaran dan juga objektif pembelajaran. Standard kandungan kita ialah 4.3 artikel jahitan. Seterusnya, standard pembelajaran. Pada kali ini, kita akan mempelajari dua standard pembelajaran iaitu yang pertama 4.3.1 mengenal pasti jenis mata jahitan tangan pada artikel jahitan. Dan yang kedua 4.3.2 menerangkan fungsi alatan jahitan. Objektif pembelajaran pada kali ini ialah di akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti jenis jahitan tangan pada artikel jahitan dan yang menerangkan fungsi alatan jahitan. Cuba murid-murid tengok gambar di sekeliling cikgu ini. Ini adalah contoh artikel jahitan. Antara contoh artikel jahitan ialah sarung tangan, kotak pensil, anak patung, pakaian iaitu baju dan seluar dan yang terakhir beg sekolah. Fungsi mata jahitan ialah untuk mencantumkan fabrik, membuat kemasan tepi fabrik dan yang terakhir sebagai hiasan. Adakah murid-murid tahu apakah yang dimaksudkan dengan fabrik? Mari cikgu terangkan. Fabrik ialah kain yang dibuat daripada benang yang ditenun. Ini adalah contoh bagi jahitan tangan. Yang pertama, jahitan kia. Yang kedua, jahitan jelujur halus. Yang ketiga, jahitan jelujur kasar. Yang keempat, jahitan insan pari. Yang kelima, jahitan sembat. Dan yang keenam, silang pangkah. Mari kita lihat satu persatu fungsi ataupun kegunaan bagi jahitan ini. Dan juga contoh gambar jahitan. Jenis jahitan yang pertama iaitu jahitan kia. Jahitan ini digunakan untuk memulakan dan juga menamatkan jahitan. Seterusnya, ianya digunakan sebagai jahitan tetap dan juga menjahit bahagian kelin yang teretas. Dan yang terakhir, ianya juga boleh digunakan bagi menggantikan jahitan mesin. Jahitan yang kedua pula ialah jahitan jelujur halus. Jahitan ini juga digunakan sebagai jahitan tetap. Seterusnya, ianya boleh digunakan untuk membuat kedutan dan juga sulaman pada fabrik. Dan yang terakhir, ianya boleh digunakan untuk membaiki kelepek yang teretas. Seterusnya, yang ketiga pula ialah jahitan jelujur kasar. Ianya digunakan sebagai jahitan sementara untuk memegang fabrik semasa menjahit. Yang seterusnya ialah jahitan insan pari. Jahitan ini digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan juga untuk menjahit motif. Dan yang kelima pula ialah jahitan silang pangkah. Jahitan ini juga merupakan jahitan tetap di mana ianya untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik, lipatan atau tepi kain. Ianya juga digunakan sebagai jahitan hiasan. Yang seterusnya ialah jahitan sembat. Jahitan ini juga merupakan jahitan tetap yang digunakan untuk menjahit bahagian kelepek dan juga sebagai hiasan. Kita ulang kaji keenam jahitan tadi. Yang pertama, jahitan kia. Yang kedua, jahitan jelujur halus. Yang ketiga, jahitan jelujur kasar. Yang keempat, jahitan insan pari. Yang kelima,
jahitan silang pangkah. Dan yang keenam ialah jahitan sembat. Seterusnya kita lihat pula standard pembelajaran yang kedua, iaitu mengenal alatan jahitan. Pada video kali ini terdapat 13 alatan jahitan: pembaris, pita ukur, kapur tukang jahit, gunting fabrik, gunting kertas, peretas jahitan, jarum peniti, jarum jahit tangan, jarum jahit mesin, mesin jahit mini, mesin jahit tangan, roda surih, dan yang terakhir, kertas karbon tukang jahit. Cikgu telah bahagikan 5 bahagian alatan jahitan ini. Yang pertama, alatan untuk mengukur dan menanda. Yang kedua, alatan memotong. Yang ketiga, jarum. Yang keempat, mesin. Dan yang terakhir, pola. Mari kita lihat satu persatu bahagian ini. Bahagian yang pertama iaitu alat untuk mengukur dan juga menanda. Alat untuk mengukur ialah pita ukur dan juga pembaris. Apa perbezaan bagi dua alat mengukur ini? Kita lihat pita mengukur. Ianya digunakan untuk mengukur pada bahagian badan pemakai ataupun pengguna. Manakala pembaris digunakan untuk mengukur kain dan juga menanda pola. Seterusnya, kapur tukang jahit digunakan untuk menanda pada fabrik. Terdapat sekurang-kurangnya 3 jenis warna kapur tukang jahit ini. Seterusnya, alatan untuk memotong. Alatan untuk memotong ini ialah gunting fabrik, gunting kertas dan peretas jahitan. Gunting kertas digunakan untuk memotong pola. Gunting fabrik digunakan untuk menggunting fabrik ataupun kain. Yang ketiga, peretas jahitan. Ini digunakan untuk menetas benang dan juga membuka jahitan pada butang baju. Seterusnya, bahagian yang ketiga iaitu jarum. Di sini terdapat 3 jenis jarum, iaitu jarum peniti, jarum jahit tangan dan juga jarum jahit mesin. Jarum ini terdapat perbezaan lubang, di mana jarum peniti tiada lubang untuk dimasukkan benang, manakala jarum jahit tangan lubang benangnya berada di atas, manakala jarum jahit mesin lubang benangnya berada di bawah. Murid-murid jangan tersilap jarum pula ya. Seterusnya ialah mesin. Terdapat 2 jenis mesin, iaitu mesin jahit mini dan juga mesin jahit tangan. Ada yang menggunakan tenaga elektrik dan juga ada yang menggunakan tenaga bateri. Manakala jenis yang terakhir ialah pola. Di sini terdapat 2 alatan, iaitu roda surih dan juga kertas karbon tukang jahit. Sekian saja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harapkan murid-murid dapat menimba ilmu yang baru dan juga menambah pengetahuan murid-murid semua. Moga berjumpa lagi di pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.